Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat bersama keluarga. Selamat menjamu selera bagi yang makan lewat. Selamat salam reformasi, salam perjuangan. Salam bersama dengan kita pada malam ini insya-Allah di dalam di mana-manalah banyak tempat saya ni. Salam lawan tetap lawan, cabai pedat. Sebenarnya pedas salah tulis tu. Daripada Kuala Selangor, terima kasih Amir Ismail, salam informasi bro. Hashtag LTL, lawal tetap lawan, hashtag LTL. Jeming Hassan dah mengamuk. Jeming Hassan siapa Saya tak kenal, minta maaf. Saya tak tahu Jeming Hassan tu siapa. Jelas dan clear di KL. Terima kasih Joyce, thank you for watching video kita pada malam ini. Terima kasih juga yang terus menonton kita. Daripada Subang Jaya, kita ada daripada pelbagai tempat. Azizah Busra, Nek Ben, terima kasih Nek Ben. Esok kita jumpa Nek Ben. Salam informasi, jangan stres. Stres tu biasa, tapi stres ni stres yang bagus lah. Singapore Clear, Ghazali Ghalib, terima kasih. Anwar CBT, terima kasih juga yang menonton kita di pelbagai channel hari ini insya-Allah. Daripada Panan Indah, daripada Beaufort. Terima kasih Malik. Apa khabar orang Beaufort Malik? Terima kasih kerana menjemput saya pada hari itu. Lawan tetap lawan, hashtag LTL, hashtag LTL. Lawan tetap lawan bang InsyaAllah malam ni kita akan mengupas mengenai beberapa topik. Saya tergelak tadi bila ada orang dia hantar satu WhatsApp, kawan saya lah, dia hantar WhatsApp, dia kata ada orang kata engkau katel dia kata. Dia kata engkau katel. Saya tak tahu siapa yang cakap tu dah. Dia cakap tentang someone, siapa tah nama dia, saya tak ingat sangat nama dia sebab saya tak seriously, to be honest, saya tak kenal dia. Tak pernah jumpa dia. So dia kata ada orang cakap engkau ni katel, dia kata. Lepas tu dia kata, dia ni orang keadilan ke? Dia kata bukan orang keadilan. Okey. So dia kata bukan orang keadilan, dia kata kau ni katel. Kita cakap okey, kita fahamlah kalau dia bukan orang keadilan dan dia bercakap tentang katel. Kita ni katel, kita fahamlah bahawa dia ni tak lain tak bukan orang yang tidak berilmu lah. Tak ada ilmu dalam bidang nak mengetahui siapa itu katel. Tapi malam ni insya-Allah saya akan bercakap tentang apa itu katel dan bagaimana sebenarnya katel itu wujud bukan setakat di dalam Parti Keadilan Rakyat, tetapi juga dalam parti-parti seperti Amanah, seperti DAP. Kartel yang mana mereka ni adalah satu yang saya boleh definisikan sebagai satu kumpulan manusia yang bekerja sama. Dia sanggup buat apa saja, matlamat dia bukan untuk memperbaiki sama ada membaiki negara, membaiki parti, tetapi tujuannya hanyalah untuk mendapatkan jawatan, laba dan juga pangkat serta nama. Itu saja tujuan dia. So dia tidak ada lebih dari itu. Jadi saya akan terangkan tentang apa itu kartel, bagaimana kartel dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya akan bercerita tentang apa yang berlaku hari ini, iaitu hari ini adalah kes di mana Mahkamah Rayuan telah mendengar kes Musa Aman. So apa yang berlaku dengan kes tersebut? So bagaimana keadaan kes tersebut? Apa yang kita boleh harapkan daripada kes tersebut kan? So hari ini Musa Aman bersama dengan 33 defendant yang plaintiff yang lain telah mengemukakan saman kepada kerajaan negeri dan juga TYT kerana telah membubarkan parlimen menurut mereka secara tidak sah. Maka dengan itu mereka mencabar keputusan TYT dan juga keputusan Ketua Menteri Syafiq Abdal kerana membubarkan parlimen pula. Dewan Undangan Negeri yang lepas dan mengatakan bahawa itu adalah tidak sah. Namun begitu, menurut perlembagaan dan juga menurut undang-undang, SPR mempunyai tempoh masa selama 60 hari untuk mengemukakan tarikh pilihan raya penamaan calon, iaitu 12 hari bulan ini, dan tidak boleh berlengah lagi dalam keadaan tersebut. So pilihan raya akan dilakukan dalam masa yang terdekat, iaitu penamaan calon pada 12 hari bulan, dan pembuangan undi saya rasa 27 hari bulan macam tu. 26 hari bulan tak ingatlah, lebih kurang macam itulah. Sebab saya tak terlibat dalam pilihan raya ini, jadi saya tak ambil tahu sangatlah kan. Cuma ada orang tanya, adakah saya pergi Sabah ke tak dalam pilihan raya yang akan datang ni? Jawapan saya tak pergi Sabah lagi sebab saya dah pergi hari tu. Sebelum pilihan raya memang saya saja pergi awal, sebab saya tahu biasanya pilihan raya ni penuh ramai orang daripada pelbagai parti akan datang. Orang-orang akan datang untuk memeriahkan suasana, membantu dan sebagainya. Jadi saya decide untuk pergi awal, iaitu dalam minggu lepas saya pergi dan saya pergi ke 4 cabang pada masa itu, 4 parlimen, iaitu Beaufort, Labuan, Tuaran dan juga Putatan. Walaupun
Labuan tak bertanding dalam pilihan raya negeri ini kerana pertama dia adalah wilayah, kedua dia tak ada DUN. Dia hanya parlimen. Tetapi kita pergi ke Labuan atas dasar pertama kita itu adalah rakan kita, kedua atas jemputan, ketiga kita rasa bahawa selepas ini insya-Allah kalau ditakdirkan dengan kekuatan yang ada, kita sebenarnya boleh menggerakkan Labuan ini di bawah Parti Keadilan Rakyat, insya-Allah, kalau itu adalah kehendak grassroots dan juga kehendak rakyat dengan keadaan yang ada. Dan itu merupakan kerusi tradisi Parti Keadilan Rakyat pun sebelum ini sebenarnya, cuma dipinjamkan kepada warisan. Dan lepas ini daripada gerak kerja, jentera dan sebagainya. In fact calon tu pun sebenarnya adalah calon daripada Parti Keadilan Rakyat. Jadi itu antara yang saya pergi hari itulah. So berkenaan dengan kes, kita cerita sikit berkenaan dengan kes yang berlaku hari ini. Musa Aman dan juga peguam dia membuat penghujahan di hadapan hakim. Pertama sekali kita kata keputusan itu akan ditentukan pada esok hari selepas pukul 12 tengah hari. Mahkamah akan berkumpul semula dan keputusan akan diumumkan pada esok hari. Saya jangkakan dalam around after 12 lah. Berkemungkinan petang macam tu baru kita tahu keputusan Mahkamah Rayuan. So antara argumen, kalau kita tengok argumen yang dikemukakan oleh Musa Aman yang mengatakan bahawa kenapa pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah itu adalah tidak sah. Dia kata kerana Musa Aman sudah pun secara perlembagaannya membawa sejumlah SD, di mana SD itu diserah sudah pun ada dan ditandatangani oleh sebanyak 33 orang atau lebih 34 orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah yang bersetuju untuk melantik Musa Aman menjadi Ketua Menteri Sabah dan juga tidak bersetuju. Maksudnya undi tidak percaya, SD tidak percaya kepada Syafiee Afdal pada waktu itu. Namun begitu, SD itu tidak sampai kepada TYT. TYT tidak mahu berjumpa dengan Musa Aman. Akhirnya Musa Aman hanya sampai di gate. Seterusnya, terus Syafiee Afdal mengumumkan membubarkan Dewan Undangan Negeri dan dipersetujui oleh TYT dan TYT menjalankan tugas beliau untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri sebagaimana yang dikehendaki. Jadi, kalau kita tengok Musa Aman berhujah bahawa dia kata, kita dah ada SD. SD ini sah sebenarnya. Maka sepatutnya kita boleh untuk membubarkan. Dan dia refer kepada kes yang sama di Sabah tahun 1980-an. Saya tak ingat 81 ke 85. Saya tak ingat tarikh tu. Tapi pada 80-an di mana pada waktu itu, kalau tak silap Pairing Ketingan juga, dia mengumumkan satu kes yang sama di mana mengatakan bahawa ada presiden, ada kes yang terdahulu mengatakan bahawa pembubaran secara itu adalah sah. Okey, secara akademiknya kalau kita tengok, pembubaran yang dilakukan tidak sah dan SD yang dibawa itu adalah sah. Nah, kalau kita tengok secara akademiknya, kita dapat saksikan bahawa kita dapat lihat dan kita dapat kaji secara akademiknya bahawa TYT itu mempunyai hak untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri atas nasihat daripada Ketua Menteri. Itu merupakan perlembagaan yang ada sebagaimana Sultan Agong itu mempunyai kuasa untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri atas nasihat Parlimen atas nasihat Perdana Menteri, ataupun Menteri Besar itu boleh membubarkan sebuah Dewan Undangan Negeri atas nasihat dengan menasihati Sultan. Ketua Menteri boleh menasihati Sultan dan Sultan boleh membubarkan Dewan Undangan Negeri. Maksudnya di sini, bidang kuasa untuk membubarkan dipanggil atas nasihat adalah bidang kuasa Ketua Menteri, Menteri Besar dan juga Perdana Menteri. Maksudnya kalau sekiranya mereka hendak menjalankan tanggungjawab, mereka hendak membubarkan Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen, maka hak itu ke atas mereka selagi mana mereka sah menjadi Ketua Menteri ataupun Menteri Besar. Tempoh masa itu tidak dinyatakan. Dia boleh buat pada bila masa yang rasa mereka nak bubarkan, dan itu merupakan prerogatif ataupun bidang kuasa Ketua Menteri, Menteri Besar dan juga Perdana Menteri. Itu adalah suatu kuasa yang diserah, yang diberi secara perlembagaan kepada Ketua Menteri, kepada Perdana Menteri, kepada Menteri Besar, tanpa ada dakwa-dakwi, tanpa ada pertikaian secara perlembagaan daripada dahulu lagi. Dan apabila TYT menerima surat ataupun usul tersebut daripada Menteri Besar ataupun Ketua Menteri ataupun Perdana Menteri, maka dengan keadaan itu TYT hanya sekadar mengesahkan menerima dan mengesahkan bersetuju, endorse untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen tersebut. Jadi dalam keadaan ini kita kena sedar bahawa itu bidang kuasa dua eksekutif ini, dua ahli ini
yang untuk mereka menentukan. Maksudnya dia ada timbal balik, dia ada check and balance. Dia bukan setakat kuasa Ketua Menteri, bukan kuasa MB, bukan kuasa Perdana Menteri, tetapi disambut pula oleh TYT ataupun Sultan ataupun Agong di mana mengesahkan. Dan bila dua ini, dia kata yes and yes. Dia macam ada dua button lah, button A, button B. Bila Ketua Menteri tekan button A, tapi yang TYT tak sambut dengan button B, dan tak jadi juga. Maka dua-dua kena ambil tindakan. Dalam keadaan ini, adakah dua-dua telah ambil tindakan? Jawapan dia adalah ya. Tapi Musa Aman kata, oh saya telah dapat 33 SD, setuju. Now, untuk SD itu secara akademik, tapi kita tak tahu keputusan mahkamah, mungkin keputusan mahkamah akan berlaku sebaliknya, tetapi secara akademiknya, SD itu untuk dia menjadi sah, pertama, dia mesti diterima oleh TYT. Okey? Dia mesti diterima oleh TYT. Dan dalam kes Perak sekalipun, perkara itu hendaklah dibawa ke dalam Dewan. Perkara itu hendaklah dibawa dalam Dewan dan diputuskan di dalam Dewan. Cuma dia tidaklah dah tak menjadi formal lah. Biasanya kalau SD itu dah diputuskan, maka dalam keadaan itu SD itu macam diterima lah. Dewan itu hanya formality saja. Tapi ada orang kata, tapi kes Mahathir dulu tak ada pun bawa dalam Dewan. Dia kata, SD itu dipersetujui je. Now, kes Mahathir itu berbeza. Bezanya, ini saya cerita balik. Saya tahu ramai dah tahu, tapi saya cerita balik. Bezanya adalah apa dia? Mahathir meletak jawatan. Itu beza dia. Bezanya, Mahathir meletak jawatan. Saya kata tadi, dalam keadaan Ketua Menteri, Menteri Besar, Perdana Menteri yang sah masih lagi memegang kuasa, maka mereka ada kuasa. Perkataannya masih lagi memegang kuasa. Bila engkau sudah meletak jawatan, macam mana Mukhriz atau Mahathir, maka dalam meletak jawatan itu maksudnya engkau melepaskan jawatan. Bila engkau melepaskan jawatan, engkau dah tak ada kuasa. Jadi bila tak ada kuasa, maka perlembagaan itu tidak lagi termaktub kepada engkau. Maka dalam keadaan itu, dia tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, jadi siapa yang boleh menekan butang A tadi? Bila tak ada orang boleh menekan butang A, maka Agong, Sultan, TYT akan panggil SD. SD itu akan mengatakan ya bahawa sah persetujuan sama ada orang itu menjadi menteri besar dan sebagainya. Tapi dalam kes ini, TYT, Ketua Menteri itu masih lagi seorang Ketua Menteri yang sah. Sebab itu dulu lagi masa Sheraton, saya dah cakap, Mahathir jangan letak jawatan, Mukhriz jangan letak jawatan, tapi mereka letak jawatan. The only way adalah untuk letak, untuk bubarkan bubarkan parlimen atau bubarkan Dewan Undangan Negeri. So, keputusan esok kita akan tengok sama ada Musa Aman itu mempunyai, dan itu merupakan hujah pihak Pusat Syafiq Afdal dan juga TYT. Hujah yang saya cakap tadi itu merupakan hujah mereka, dan kita tengok sama ada esok ada pertikaian ini dapat diselesaikan atau tidak. Dan saya percaya benda ini akan pergi ke Mahkamah Persekutuan. Untuk saya nak bagi makluman juga bahawa Johor sebenarnya dah pun tumbang. Kerajaan negeri Johor sudah pun tumbang, sebagaimana yang saya sebut pada malam lepas dan 2 malam lepas, bahawa kerajaan Johor sudah pun tumbang. Kenapa saya kata tumbang? Sekarang ini Osman Sapian, bekas Menteri Besar Johor, dilihat sudah pun bersama dengan pejuang. Dan saya dengar rumours, ini orang amanah kena verify, bahawa sekarang ini ada ura-ura Osman Sapian tengah menarik orang-orang amanah untuk bersama dengan pejuang Johor. Ini saya dengar rumours. Betul atau tidak, wallahualam. Sekarang ini ada ura-ura mengatakan Osman Sapian tengah menarik pejuang Johor untuk bersama dengan amanah Johor untuk bersama dengan pejuang bagi membentuk kerajaan negeri yang baru. Sekarang ini keadaan berada di dalam 28-28. Dipanggil hung government, kerajaan tergantung. Bila kerajaan tergantung, tak ada siapa yang boleh menentukan siapa menyebelahi sesiapa. So, the only way mereka boleh nak gerakkan perkara ini adalah bila amanah kena bersama dengan parti. Tak boleh juga sebenarnya, sebab selagi mana parti keadilan tak bersama pun tak boleh juga. Sebab kita kena tahu bahawa keadilan pun dia ada juga kerusi dekat situ. So, the only way adalah di mana mereka kena panggil orang-orang daripada Bersatu ataupun UMNO ataupun PAS melompat parti pergi kepada geng-geng pejuang ini. Interestingly juga, ada yang mengatakan kalau Johor tumbang, sekarang ini yang menyekat daripada Johor tumbang adalah Sultan. Bagi Sultan, dan saya rasa itu adalah bidang kuasa baginda, terpulang sekarang ini. Dan bagi Sultan, kalau sekiranya Johor itu hendak menjadi tumbang sekalipun, dia bukan ada orang kata, oh Sultan yang menyebelahi UMNO. Bagi saya tak, Sultan tak menyebelahi UMNO. Sultan menyebelahi orang yang berkuasa di peringkat pusat.
Sultan Johor tak nak negeri Johor menjadi negeri pembangkang. Bagi saya dia macam tu. Bagi saya it's a fair macam kata satu permintaan yang fair lah. It's a fair request kita kata. Satu permintaan yang adil daripada sultan di mana baginda tak nak di Johor ni jadi negeri pembangkang macam Selangor, macam dulu Perak lah. Macam mungkin Negeri Sembilan dan sebagainya. For me, it's a fair request. So, sekiranya itu berlaku dalam keadaan yang ada sekarang. Melainkan kalau tiba-tiba 30 orang, 30, 20 tu lain cerita lah. Itu dalam keadaan lain cerita. Tetapi bila hang government, kerajaan tergantung ini, dalam keadaan itu sebenarnya dia kena memain peranan untuk nak, apa orang kata, nak menentukan. Baginda memain peranan untuk menentukan supaya tidak bertukar kerajaan. Saya nampak bahawa ada kemungkinan, ada yang kata kepada saya, ada kemungkinan kalau sekiranya kerajaan Johor itu jatuh, berkemungkinan juga Dewan Rakyat Parlimen itu akan dibubarkan juga sekaligus bersama dengan Johor. Kemungkinan itu ada. Saya tidak menolak kebarangkalian perkara itu daripada berlaku. Bahawa Johor dengan tumbangnya Johor boleh tumbangnya juga negara ini dan juga pilihan raya umum boleh dilakukan dengan keadaan itu berlaku. Possibilities itu ada. Walaupun saya percaya Muhyiddin Yassin akan cuba sebaik mungkin untuk menahan daripada berlakunya pilihan raya umum. Kerana apa saya kata demikian? Yang beria-ia nak pilihan raya umum sekarang ini adalah UMNO. Bagi saya Bersatu tak beria-ia nak pilihan raya umum. PAS pun tak beria-ia nak pilihan raya umum. Bagi mereka nak berkuasa sehingga ke habis penggal. Mereka nak berkuasa sehingga ke habis penggal. Mbak situ makanan, mbak situ. Mereka nak berkuasa sehingga ke habis penggal. So, itu adalah satu benda yang kita faham kenapa sebab PAS tak pernah berkuasa, tak pernah menjadi menteri dan memegang sekarang ni jawatan dengan gaji puluhan malah ratusan ribu pun ada. Maka apabila mereka memegang kawasan ini dah sedap lah pegang jawatan beratus ribu gaji ni, dah kira sedap lah, bercuti pun boleh pergi ke Turki kan, Taqiyuddin. Lepas tu bila balik Turki tak payah pergi kuarantin pula tu, kira sedap dah lah kan. Dah jadi menteri siap boleh marah pula kan. Pegawai-pegawai yang memecahkan rahsia beliau pergi ke luar negara, kononnya membawa balik investment 82 bilion daripada Turki. Kononnya lah, tapi itu konon je kan. Saya cakap semua orang boleh cakap. Namun begitu, kita boleh katakan bahawa dalam keadaan situasi sekarang ini, apabila Johor itu tumbang, kicap bang. Apabila Johor itu tumbang, order mamak tadi kan. Johor itu tumbang, maka kebarangkalian untuk PRU berlaku itu juga ada. Possibilities itu ada. Sebelum ini saya berlapik sikit cakap tentang Sultan kan. Tapi sekarang ini bagi saya nampak peranan Sultan itu sangat penting dalam menentukan agar Johor tidak tumbang sehinggalah bertukarnya kerajaan pusat. It's a fair request. Bagi saya itu tidak masalah dan itu permintaan yang daripada Sultan untuk memastikan bahawa rakyat dia, baginda ni bercakap tentang rakyat dia. Jadi for me it's a fair request, tak apa. Jadi Johor dalam keadaan itu jangan tumbang. Bila kita boleh tahu possibilities, ini saya ambil daripada rakan saya. Possibilities kita boleh tahu seawal 10 hari bulan ni, which is sekarang ini 10 ke 12 hari bulan ni. Possibilities itu ada, kemungkinan itu ada. Kita boleh tahu sama ada kerajaan Johor ini kekal atau tidak kerana Dewan Undangan Negeri itu akan bersidang dalam minggu ini, insya-Allah. So kita tengok sama ada ke tidak perkara itu akan berlaku ataupun kerajaan ini akan seperti biasa ataupun bagaimana kan? Dan kita tengok keluar surat khabar hari ini, Osman Sapian dilihat masih lagi bersama dengan pejuang despite of, walaupun dikatakan beliau telah dipecat daripada jawatan daripada ahli keahlian sebagai daripada Bersatu. Okey, habis kat situ. Jadi kita kata Sabah sekarang ini bagaimana Johor dalam keadaan terumbang-ambing, dalam keadaan tidak menentu, dalam keadaan kucak-kacir. Sabah ni dah PRN dah tak kucak-kacir dah, dia dah serahkan kepada rakyat. Tetapi Johor ini masih dalam keadaan kucak-kacir, terumbang-ambing. Dan tidak selamat juga Melaka. Tidak selamat juga Melaka sebab mereka juga berada dalam keadaan yang sama. Masih ada mereka yang berkira-kira untuk melompat ke sana kemari. Jadi possibilities untuk melompat itu ada, menyebabkan kemungkinan untuk itu berlaku itu ada. Okey, habis. Kita akan bercerita sekarang ini berkenaan dengan kartel. Okay, habis dah cerita yang pertama, kita move on kepada cerita yang kedua. Saya gelak tadi bila ada seorang kawan saya mesej, dia kata, "Is, ada orang kata engkau kartel, Is." Saya gelak. Saya kata, "Ada orang kata engkau kartel." Saya kata, "Orang mana dia kata engkau kartel?" Dia sebutlah nama satu orang, saya tak ingat nama saya siapa nama dia. Tadi ada yang sebut dalam komen tu, saya tak ingat lah.
Sorry lah, saya tak ingat dia. Saya pun tak kenal dia sangat sebenarnya. Saya dengar-dengar lah dia bertanding dulu pun hampir-hampir kalah juga. Tak apalah kan. Itu hal dia. Dan dia kata suara ni di kartel apa semua. Okey. Macam mana saya nak mula? Pertama sekali kita definisikan kartel itu. Di dalam parti keadilan, bila kita bercakap tentang kartel itu siapa? Kartel itu bukan Azmin. Kartel itu bukan Zuraidah. Kartel itu adalah satu golongan manusia. Satu golongan manusia yang objektifnya adalah hanya untuk memegang kuasa dan mereka sanggup melakukan apa saja. Termasuk bersekongkol dengan musuh. Bersekongkol dengan orang yang memusuhi parti kita. Bersekongkol dengan parti-parti lawan. Asalkan dia masih kekal berkuasa. Mereka mengambil harta seolah-olah mengambil duit, mengambil rasuah, tak ubah macam UMNO. Mereka sanggup buat apa saja asal mereka kekal berkuasa. Itu kartel. Dan kartel ini kalau kita luaskan definisi itu daripada Parti Keadilan Rakyat, bukan sekadar hanya untuk Parti Keadilan Rakyat. Dalam amanah boleh ada kartel kalau mereka ada ciri-ciri ini. Dalam DAP boleh ada kartel kalau ada ciri-ciri ini. Saya percaya sebenarnya mereka ada. Di dalam dua-dua parti ini ada kartel mereka sendiri. Dan kartel-kartel ini objektifnya tidak lain tidak bukan bila mereka terkesima. Saya bukan kata semua pimpinan amanah, semua pimpinan DAP ya. Jangan melenting pula lepas ni. Saya kata bila ada segelintir kecil daripada mereka masih lagi orang kata apa? Tergian dengan jawatan menteri, MPKK, jawatan-jawatan yang dipegang sewaktu PH memerintah dahulu. Dan bila mereka memegang kuasa, mereka rasa mereka dah gah. Itu yang saya kata hari ini, kartel. Itu definisi kartel. Saya nak bagi tahu teruknya kita orang melawan kartel ini, kan? Kita lawan Azmin, saya lawan Barubian di Sarawak, Ali Biju, Willy Mongin di Sarawak sehingga mereka lompat parti. Kita lawan Azmin dalam pemilihan parti. Bergaduh kita orang sampai pecah kepala. Rafizi itu sampai kena pukul oleh kartel. Malam ni saya cerita tentang kartel 2.0 juga ni. Bergaduh sampai pecah. Terbalik meja sampai orang luar kata, apalah Parti Keadilan Rakyat ni, teruk betul lah kau orang bergaduh buat pemilihan parti sampai orang Sarawak kata terbabak, sampai tercabut apa orang kata pagar, terbalik meja sampai berdarah kepala. Teruk betul pemilihan parti. Kerana apa? Kerana golongan kami reformis ini pergi bertembung dengan golongan kartel. Bertembung dengan golongan kartel. Sehingga kan saya dipulaukan, saya dihina, saya di apa orang kata dihantar surat disiplin untuk supaya saya dipecat daripada parti kerana saya melawan kartel. Tiba-tiba hari ini orang yang bukan keadilan nak datang mengatakan saya kartel. Jadi saya kata itu orang yang memang tak tahu langsung sejarah keadilan dan sejarah saya. Bagaimana saya dulu lantang menentang kartel. Bagaimana dulu saya buat live menentang Barubian, Ali Biju, Willy Mongin. Barubian lah terutama pada masa itu. Lawan kartel. Sampaikan video saya viral di Sarawak lah, di Semenanjung tak viral. Bagaimana saya hentam Barubian. Bagaimana saya hentam Azmin. Bagaimana saya hentam Zuraidah. Bagaimana saya hentam Latifah Koya. Bagaimana saya hentam Mahathir Mohamad pada waktu itu kerana membawa masuk kartel ke dalam parti. Bagaimana kita buat supaya kartel itu tak boleh nak pergi ke Kongres. Bagaimana kita buat supaya kartel itu akhirnya kecewa. Bagaimana kita buat sehingga kartel itu keluar daripada parti dan juga membentuk parti dia sendiri. Ini saya nak cerita. Apa yang kami buat. Dan kemudian mereka kata, saya kartel. Jadi saya kata orang yang cakap saya kartel ni, dia sebenarnya macam ni. Dia macam ni bang. Dia ada satu kaedah kan. Dan kalau sekiranya anda nak famous. Anda nak famous kan. Ni saya tengok ada beberapa YouTuber pun buat macam ni. Cara dia simple je. You cari orang yang famous. You sebut nama dia. You ni tak famous. You tak famous. Ini satu kaedah lah. Berkesan juga kaedah ni sebenarnya. You cari seorang YouTuber atau seorang influencer yang famous, you sebut nama dia, kemudian you kutuk dia. Kan? Baru-baru ni ada 2-3 orang yang buat macam tu lah. Dia sebut nama Sajat, dia sebut nama Alif Syukri, dia sebut nama Datuk Vida. Ini antara orang yang famous, dia sebut, kemudian dia kutuk. Saya bukan kata dia perbuatan dia betul. Kalau salah, salah lah. Cuma saya kata, cara dia, itu dia panggil clickbait. Dalam istilah social media, dipanggil clickbait. Clickbait ni maksudnya, kita gunakan nama orang famous, supaya kalau orang search nama orang tu, akhirnya pergi ke channel kita. Itu kaedah dia.
Sebenarnya itu, kaedah itu je. Sebenarnya dia tak lebih daripada clickbait. Nak guna nama saya untuk kononnya supaya orang pergi ke tempat dia. Jadi akhirnya, apa yang dia cakap tu, dia tak masuk akal. Dia macam seolah-olah dia nak bagi tahu, Iswardi ni adalah seorang negro yang sekarang ini tinggal di Afrika, berketinggian 8 kaki 9 inci. Oh, dia kata macam tu. Seolah-olah macam tu lah. Tapi orang tahu Iswardi. Orang dalam keadilan kenal siapa Iswardi. Orang dalam bukan keadilan pun kenal siapa Iswardi. Orang yang lama dalam parti dan lama dalam perjuangan ini akan tahu siapa Iswardi dan apa yang diperjuangkan oleh Iswardi. Dan satu yang menarik juga bila saya nak bawa tentang perkara ini sebenarnya. Ada juga orang kata, kan? Dia kata, Iswardi ni, dia kata, siapa engkau nak menegur pimpinan? Dia kata, wah. Siapa engkau nak bercakap tentang orang-orang pemimpin? Siapa engkau nak bercakap tentang kami yang berjawatan ini? Engkau hanyalah ahli biasa. Engkau orang tak ada apa-apa. Engkau tak ada jawatan pun. Tiba-tiba kau nak menegur kami. Siapa engkau? Dia kata. Kita kata macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Beza di antara parti reformis dengan parti bukan reformis adalah di mana rakyat, orang bawahan itu dekat dengan pemimpin. Parti reformis, rakyat dia, orang bawahan dia dekat dengan pemimpin. Sebab itu dalam parti keadilan, YB dengan bukan YB tak ada beza. Yang membezakan dia hanyalah jawatan dia. Kita anggap YB itu hanyalah orang yang pegang jawatan. Contoh macam CEO, macam MD, macam GM, General Manager ke sebagainya. Dia hanya memegang jawatan dalam tempoh 5 tahun kontrak tu. Bila habis jawatan dia, maka dia balik kepada rakyat biasa. Tak ada lagi keistimewaan dia. Menjadi YB itu bukan istimewa. Memegang jawatan itu bukan istimewa. Itu parti reformis. Tapi nampaknya ada di antara mereka-mereka ini, sama ada dalam parti, ada luar parti, terutama di dalam luar parti, melihat bila dia berjawatan, dia tak boleh ditegur dah. Orang dah tak boleh tegur dia. Orang tak boleh cakap apa-apa tentang dia. Orang tak boleh bagi tahu dia macam ni. Orang tak boleh bagi tahu dia macam tu. Engkau siapa? Siapa engkau nak cakap tentang kami? Aku ni jawatan. Engkau jawatan pun tak ada. Dia kata. Oh, jadi macam tu, apa bezanya? Engkau dengan UMNO, apa bezanya? Engkau dengan PAS. Walak engkau, apa bezanya? Bila orang bawahan, orang yang tak ada jawatan macam saya, macam kami ni, yang tak ada jawatan, hanya ahli biasa, tiba-tiba tak boleh menegur perbuatan kau. Jadi apa beza dia? Apa beza dengan UMNO? Apabila mereka menjadi parti yes boss. Bila dulu Mahathir buat keputusan, Najib buat keputusan, Pak Lah buat keputusan, yes boss, no problem boss, cium tangan bos, alright boss, you are the best boss. Apa beza dia? Akhirnya kita tak boleh panggil diri reformis lagi dah. Kita jangan panggil diri kita parti reformis lagi. Apabila orang bawahan ini, suara mereka tidak boleh didengar oleh orang atas. Apabila mereka lagi tidak mempunyai channel untuk menyampaikan kepada orang atas. Dan bila mereka menyampaikan, tiba-tiba keluar perkataan. Ini bukan daripada YB, daripada menteri, daripada ahli parlimen. Ini sekadar orang yang ada jawatan. Baru jadi pemuda, baru jadi ketua bahagian, baru jadi ketua cabang. Siapa engkau nak tegur kami? Saya katakan, kalau itu sifat engkau, kalau itu sikap engkau, kalau itu apa yang kau bawa, maka engkau tidak layak berada dalam golongan dan lingkungan reformis seperti kami. Kalau kau nak keluar, silakan. Sebab itu saya kata tuan-tuan dan puan, sekarang ini kartel 2.0 adalah dalam the making. Kenapa saya kata the making? Saya dah sebut dulu lama dah. Banyak kali saya sebut. Azmin nak buat parti sendiri, tapi tak boleh dah. Sekarang ini kartel-kartel yang mana dah keluar menyesal. Di Sarawak ini, kartel-kartel yang dah keluar pergi ke penggerak, pergi ke pemuda negara, pergi ke parti kudu dan sebagainya itu, dah menyesal. Kerana apa mereka menyesal? Azmin menjanjikan parti sendiri. Zuraidah menjanjikan parti sendiri. Bila ada parti sendiri, mereka boleh jadi ketua cabang, ketua bahagian, ketua cawangan, ketua itu, ketua ini. Dapatlah laba daripada Azmin sebagai menteri. Dapatlah laba daripada Azmin sebagai menteri. Tetapi, apa yang berlaku? Apabila Azmin masuk bersatu, Zuraidah masuk bersatu, geng-geng Ali Biju, Wali Mungin masuk bersatu. Jadi mereka-mereka yang sekarang ini dalam parti-parti yang dah keluar ini nak pergi ke mana? Kalau mereka masuk bersatu, mereka setakat jadi ahli biasa.
Takkanlah mereka nak potong pula Ketua Bahagian Bersatu yang dah pun buat pemilihan. Takkan mereka nak potong pula MPKK yang mana orang bersatu dah pegang. Siapa engkau tiba-tiba baru masuk nak jadi pegang? Jadi akhirnya Azmin tu dah meninggalkan. Yang sepatutnya dalam Parti Keadilan, yang kononnya bila Azmin buat parti, mereka akan melompat. Mereka nak melompat ni, dah ready nak melompat. Bila Azmin masuk Bersatu, mereka sekarang ini kata Azmin telah khianat. Mereka nak buat U-turn beramai-ramai. Termasuklah yang pukul Rafizi hari itu. Dah buat U-turn beramai-ramai. Sebab itu dia jumpa Anwar. Apa tujuan mereka buat U-turn beramai-ramai? Mereka akan take over balik Parti Keadilan ini dalam menjadi kartel 2.0. Tapi percayalah tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya kata. Selagi mana saya ada di sini, pasukan saya ada di sini, rakan-rakan reformis kami ada di sini. Lawan! Tetap lawan! Kita akan tetap lawan. Kalau dulu kami boleh lawan sehingga kau terkeluar, terciduk, jangan ingat sekarang kami tak boleh lawan, tuan-tuan dan puan. Tolong share. Tolong share video saya ini. Tolong share sekarang. Saya nak minta kawan-kawan share sekarang. Saya buat live tiap-tiap malam. Ni tengah pening kepala ni. Buat program tadi tengah pening kepala. Tak makan lagi ni. Tapi saya buat juga. Takkanlah butang share tu tak boleh nak tekan. Susah kan nak tekan butang share tu. Share. Share kawan-kawan. Itu je saya minta. Tak minta duit pun. Minta share. Kenapa? Kerana bila kita share apa yang saya cakap ini, dia pergi kepada seluruh negara. Kartel 2.0 is in the making. Are we ready to fight? Yes, we are ready to fight. Oh, jangan ada kolam itu, kolam ini, ada setengah orang kata. Tak. Kita tak boleh menafikan, jangan menafikan realiti kolam itu ada. Oh, janganlah kamu berpecah belah lagi. Tidak. Kita bukan berpecah belah. Kita menguatkan parti. InsyaAllah. Kita menguatkan parti. Dan tidak ada satu parti pun di negara ini, kecuali Parti Keadilan Rakyat, di mana ahli dia, yang biasa seperti saya, boleh bercakap menegur pemimpin paling tinggi. Boleh menentukan keputusan kalau benda itu salah. Sebab kita diajar, yang salah itu salah, yang benar itu benar. Tegakkan apa yang benar, lawan apa yang salah. Itu yang kita nak tekankan di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa kisah ini, saya nak bawa cerita ini. Sebab sekarang ini kartel nak U-turn beramai-ramai. U-turn beramai-ramai. Tetapi kita kata, sekarang ini kartel-kartel besar kita dah halau keluar. Setakat kartel-kartel kecil ini, kita sekadar sapu saja. Sapu saja. Saya tahu ada kartel tak puas hati dengan saya. Tak apa. Tak apa. Saya tahu kartel tak tengok video saya. So, saya tak ada masalah pun. Kartel tak tengok video saya. Tapi buat ahli-ahli Parti Keadilan Rakyat, nak tahu siapa kartel? Tengok. Tunggu. Dan kita pastikan kartel-kartel yang ada di Selangor, kartel-kartel yang ada di Kedah, kartel-kartel yang ada di Kuala Lumpur, di Johor, di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Perak, Sarawak, Sabah, kartel-kartel ini kita akan buang seorang-seorang. Kita akan hapuskan mereka seorang-seorang. Kita akan hancurkan mereka seorang-seorang. Sama ada dari dalam Parti Keadilan Rakyat itu sendiri ataupun di luar Parti Keadilan Rakyat itu sendiri. Kita kata cukup. Enough is enough. Cukup, kita kata. Cukup pengkhianatan itu. Cukup pengkhianatan itu berlaku. Enough is enough. Apa topik takhir? Tajuk takhir? Salah. Lupa. Oh, takhir sekali keadilan hanya 4 kerusi. Itu pendek sajalah saya kata. Keadilan adalah hanya ada 4 kerusi. Jawapannya itu adalah berita palsu. Keadilan pun tidak 4 kerusi. Keadilan tidak menggunakan logo warisan. Amanah yang menggunakan logo warisan. Ada orang kata itu adalah konsesi daripada Majlis Presiden. Tak ada. Itu hanya perbincangan di dalam Parti Amanah. Itu terpulang pada dia. Bagi saya, dia nak pakai, pakai. Tak nak pakai, tak pakai. Terpulang pada dia. Malam ini tuan-tuan dan perempuan, saya nak beritahu.
perlawanan kita, perjalanan kita belum berakhir. Sabotaj dari dalam itu akan dan sedang berlaku. Yang penting tuan-tuan dan puan, kita kena lawan. Kita kena pastikan perlawanan ini diteruskan. This is a never ending game. Ada orang kata politik Malaysia ni kotor. Tak. Kat mana-mana pun politik sama je. Yang mengotorkan itu manusia. Itu saya kata, ada orang kata tadi. Dia kata tak nak join politik Malaysia lah, politik Malaysia ni kotor. Saya tanya, kalau politik Malaysia ni kotor, apa yang kau dah buat untuk membersihkannya? Saya kata ramainya kejahatan di negara ini, bukan kerana ramainya orang jahat. Tetapi kerana ramainya orang baik yang kata, tak payahlah, tak apalah, tak naklah. Sebab itu tuan-tuan dan puan saya kata, nak menang Malaysia, menang Sarawak. 3 hari bulan 10, saya akan buat dinner. Masih banyak lagi meja tak ada jual. Dah ada ramai juga take up. Alhamdulillah, terima kasih. 2,000 satu meja. Saya mohon kepada rakan-rakan, tolong sebarkan. Kumpul duit. Bawa rakan-rakan kita. Saya merayu. Kita nak menang, kita kena ada dana. Dana kita tak curi daripada rakyat. Kita nak rakyat bangkit. Bawa sama. Kita kumpulkan dana rakyat ini. Kita lawan. Rafizi pernah buat 2014. Rafizi dah tak ada. Nak menang. Ada orang kata Pakatan Harapan akan kalah. Kalah kalau kita nak dia kalah. Kalau nak menang, bantu saya. Bantu saya. Tolong saya. PM inbox saya. PM inbox saya. Tengok Nangga nombor telefon Maya Pada. Maya Pada. Ada yang mesej tak ya? PM inbox saya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan. Sarah. Perubahan itu hanya boleh berlaku kalau kita yang buat perubahan. Mungkin kita tak mampu 2,000. Donate seberapa banyak yang mampu. Kerana apa? Kita nak buat gerakan ini, kita perlukan tuan-tuan dan puan-puan dana membantu kita. Kita nak buat gerakan itu bukannya senang. Kalau sekiranya nak inbox, ini kalau sekiranya share dalam YouTube, boleh contact admin di 014-640-2434. 014-640-2434. Meja bernilai RM2,000, RM5,000, RM20,000 dan RM50,000. 3 hari bulan 10, 2020, kita berkumpul di Bangi Avenue. Kita tunjukkan bahawa rakyat boleh berubah. Rakyat boleh membuat perubahan. Bukan untuk saya, tuan-tuan dan puan. Kita kata kita tak nak tengok Pakatan Harapan ni tumbang. Kita nak Pakatan Harapan ni menang. Tapi nak menang macam mana? Kita sedikit pun tak mampu tak nak untuk kita nak berkorban. Terima kasih kepada yang membantu. Terima kasih kepada yang menderma. Terima kasih kepada yang membeli meja. Tapi masih banyak lagi yang tidak terjual. Saya ada 2 minggu lagi untuk nak jual meja. Bantu saya. Bantu saya. Bantu saya. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Yang penting, saya bukan kartel. Yang penting, yang berjawatan itu jangan anggap orang bawah tak boleh menegur. Kita orang bawah ada hak untuk menegur. Dan kamu tidak ada hak untuk menghalang kami. Sekian saja daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum. LTL. #.